اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kalau maghrib pada malam ini menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, muka surat 12 baris yang ke-13 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan umpama yang demikian itu daripada beberapa ayat seperti yang disebutkan atas menyuruh dengan sembahyang dan puasa. Dan umpama yang demikian itu umpama segala kefarduan yang dinaskan di dalam Al-Quranul Karim dan dinaskan atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdahulunya kefarduan yang dinaskan di dalam Al-Quranul Karim adalah perintah tawakul. Fatawakkalu, maka hendaklah kamu tawakul. Perintah syukur, washkurullaha, bersyukur oleh kamu akan Allah. Contohnya perintah sabar, wasbiru, dan sabar oleh kamu. Dan perintah ikhlas, watabattal ilaihi tabtila. Ini beberapa kefarduan daripada ibadah batin yang dinaskan di dalam Al-Quranul Karim. Dan umpama yang demikian itu umpama beberapa kefarduan yang dinaskan di dalam Al-Quranul Karim. Umpama ni daripada beberapa ayat Al-Quran yang menaskan atas kefarduan ibadah batin. Contohnya ayat Al-Quran menaskan kefarduan taubah. Kefarduan taubah, dan contoh ayatnya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu contoh kefarduan ibadah batin yang dinaskan dalam Al-Quran, perintah taubah. Begitu juga dengan berkaitan dengan zuhud dalam Al-Quranul Karim, berkaitan dengan reda dengan qada Allah, Al-Quranul Karim, berkaitan dengan khauf, takut akan Allah pun kefarduan yang dinaskan di dalam Al-Quranul Karim daripada ibadah batin, daripada ilmu tasawuf yang mana terdahulunya beredar kelakuan ilmu, berpusing kelakuan ilmu atas ibadah zahir pekoh. Begitu juga beredar berpusing ilmu berkaitan dengan ibadah batin sebagaimana hak ibadah zahir. Kemudian ilmu yang berkait dengan ibadah zahir pekoh, ilmu yang berkait dengan ibadah batin tasawuf dibina atas ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu akidah, ilmu tauhid. Jadi tiga ilmu yang diatur di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali, dimulai dengan ilmu yang pertama, ilmu tauhid. Ilmu yang kedua, ilmu berkaitan dengan ibadah zahir pekoh. Ilmu yang ketiga berkaitan dengan ibadah batin tasawuf, yang mana sebagaimana ibadah zahir pekoh diperintah di dalam Al-Quran, begitu juga dengan ibadah batin tasawuf pun diperintah di dalam ayat Al-Quran. Kemudian kefarduan syariat batin yang dinaskan di dalam Al-Quranul Karim
seperti yang disebutkan atas menyuruh dengan sembahyang dan puasa. Sebagaimana dalam Al-Quran memerintahkan sembahyang, dalam Al-Quran memerintahkan puasa, begitu juga dalam Al-Quran memerintahkan ibadah batin. Mana dalam ayat Al-Quran memerintahkan sembahyang, wa aqimus salah, dan diri oleh kamu akan sembahyang. Itu perintah Al-Quran menyuruh kita bersembahyang, hak ibadah zahir pekoh. Ayat Al-Quran memerintah kita berpuasa, falyasumhu, makalah kamu berpuasa. Itu perintah Al-Quranul Karim berkaitan dengan ibadah zahir pekoh, perintah puasa. Samalah juga dengan perintah ibadah batin, perintah tawakul, perintah syukur, perintah sabar, perintah ikhlas, perintah taubah, sama juga. Perintah yang dinaskan di dalam Al-Quranul Karim dan di atas lisan lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa hal? Ini pertanyaan Imam Ghazali rahimahullah. Maka apa hal engkau? Apa kelakuan engkau? Apa hal engkau? Apa kelakuan engkau? Berhadap kamu atas sembahyang dan puasa. Bersembahyang, berpuasa. Kenapa bersembahyang, berpuasa? Al-Quran perintah. Maka kita pun bersembahyang, berpuasa. Ghazali tanya, apa hal? Maka apa hal? Apa kelakuan engkau? Berhadap kamu atas mainan puasa. Kamu bersembahyang, kamu berpuasa. Kerana apa? Kerana diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Dan yakni padahal engkau tinggalkan segala fardu itu, segala fardu syariah batin. Bersembahyang kerana perintah Al-Quran, berpuasa kerana perintah Al-Quran. Padahal engkau tinggalkan segala fardu itu, segala furud syariah, segala kefarduan hak ibadah batin. Tawakulnya tidak, bersyukurnya tidak, bersabarnya tidak, ikhlasnya tidak, taubahnya tidak, Quran juga. Apa hal kamu seumpama tu? Ni. Mana ni? Pertanyaan hak Imam Ghazali. Kamu sembahyang kerana Quran perintah. Kamu berpuasa kerana Quran perintah. Dah Quran yang sama perintah tawakul. Fatawakkalu sama dengan fi'il amar, perintah. Washkuru, bersyukur oleh kamu, fi'il amar, perintah. Sama je dengan wa aqimus salah, perintah. Falyasumhu, perintah sama. Tapi apa hal, apa kelakuan engkau bersembahyang, berpuasa, padahal engkau tinggalkan segala fardu itu, segala kefarduan hak berkait dengan syariat batin. Yang mana sebagaimana sembahyang, puasa wajib ijma' ulama, sama juga. Kewajipan tawakul, kewajipan syukur, kewajipan sabar, kewajipan ikhlas, kewajipan taubah, ijma' ulama, sama saja. Tapi apa hal, apa kelakuan engkau seumpama itu? Maknanya, sembahyang puasa engkau kerjakan kerana perintah Al-Quran. Macam dengan syariah batin. Kefarduan hak batin. Hak ilmu yang ketiga ni. Hak berkait dengan ilmu yang ketiga. Dalam pembicaraan ilmu yang ketiga dalam kitab Minhaj ni, dia panjang sedikitlah. Berbanding dengan hak penekanan berkaitan ilmu yang pertama, tauhid, ilmu yang kedua, fiqh. Ilmu yang ketiga nak lebih panjang. Tapi ini baru permulaan ni. Belum masuk lagi secara halusi. Ilmu tauhid, hak mana fardu ain. Ilmu fiqh, hak mana fardu ain. Ilmu tasawuf, hak mana fardu ain. Dan hak mana fardu kifayah. Itu panjang lagi lah dia akan bicara. Ini baru di permulaan bicara bab ilmu. Di permulaan bicara bab ilmu,
Jadi mulai dengan ilmu dan amal. Ilmu dan ibadah. Diumpamakan dengan dua permata. Dua perkara yang paling mahal dalam agama. Antara ilmu dan ibadah, amal ini tidak boleh bercerai tanggah. Ilmu tanpa amal, pokok yang tidak berbuah. Amal tanpa ilmu, reject awal-awal. Tak ada bicara tu. Tak ada bicara. Ilmu tanpa amal, umpama pokok yang tidak berbuah. Sampai masa dia berbuah, bermanfaatlah ilmunya. Tapi kalau amal yang tidak didahulukan dengan ilmu, itu tertolak awal-awal, tidak dibicarakan. Sebab itulah Imam Ghazali mengatakan, antara ilmu dan amal, yang paling afdal, yang paling lebih adalah ilmu. Sebab apa? Sebab ilmu ni bergantung amal kepada ilmu. Bergantung amal kepada ilmu. Yang mana tetap dinamakan ilmu walaupun tanpa amal. Tapi tidak dinamakan amal ibadah tanpa ilmu. Ilmu tanpa amal tetap dipanggil ilmu. Tapi ilmu yang tidak bermanfaat. Pada masa tidak beramal. Pada masa tidak beramal. Ilmu tu ilmu tapi tidak bermanfaat. Tetapi kalau amal ibadah tanpa ilmu, tak panggil amal ibadah daripada awal lagi dah. Ilmu tanpa amal, kekal berilmu dia panggil. Ada ni. Tetapi tanpa amal ni umpama pokok yang tidak berbuah. Tapi pokok ni ada manfaat dia juga. Boleh orang lain berteduh. Contoh ni contoh. Bicara di sini, bicara hak amal fardu tu tetap ada amal fardu tu. Pada ni. Jadi contohlah contoh orang yang berilmu tapi amalnya tidak. Terkadang bila dia melihat orang yang macam dia juga jahil serta tidak beramal. Dia berilmu tetapi tidak beramal. Hak ni jahil. Ilmu pun tak ada, amal pun tak ada. Sampai masa dia nak berubah. Dia pun nak beramal. Orang yang berilmu ni boleh bagi nasihat. Kamu nak beramal, belajar jangan tinggal. Dia akan nasihat seumpama tu. Sampai masa Tuhan buka hati dia, dia pun nak beramal sama juga. Ilmunya sudah ada, hanya beramal saja. Ini kelebihan ilmu. Ya dan. Ni hak saya biasa buat contohlah. Dalam bab ilmu ni adalah tanggungjawab ibu bapa menyempurnakan ilmu anak-anak, fardu ain tauhid beres, fardu ain fiqh beres, fardu ain tasawuf beres, ibu bapa wajib ajar sebelum anak masuk mabaligh. Ada ni. Jadi maknanya anak baligh hanya perlu beramal saja. Kalau nak belajar pun belajar ilmu fardu kifayah, ilmu agama Allah yang luas. Ini contoh. Maknanya dapat didikan ilmu yang sempurna daripada ibu bapa. Kena faham molek ni. Ilmu yang sempurna ibu bapa ni fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Hak kesemua tu terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu untuk membaca Al-Quran, ilmu untuk membaca Al-Quran, itu ilmu fardu kifayah, bukan fardu ain. Membaca Al-Quran, hukumnya sunat. Berakidah dengan akidah Al-Quran, itulah hak asas agama. Beramal dengan syarat zahir dan batin perintah Al-Quran, itulah itu asas agama. Membaca Al-Quran sunat. Jangan salah faham ni, bukan meringan-ringankan ilmu membaca Al-Quran, bukan. Tapi yang besarnya ilmu akidah yang terkandung di dalam Al-Quran, yang wajib diajak ibu bapa sebelum daripada masuk mabaligh. Yang besarnya ilmu berkaitan dengan syariat zahir fiqh, syariat batin tasawuf ni. Ilmu bab tawakul, ilmu bab syukur, ilmu bab sabar, ilmu bab ikhlas, ilmu bab taubah. Hak ni hak wajib diajar oleh ibu bapa sebelum balik. Jadi bila balik,
anak ni hanya beramal. Tiba-tiba anak ni bila dia hidup sendiri, dia lara. Dia lara. Dah sudah hidup sendiri, jauh daripada ibu bapa, sudah berjaya dalam kehidupan, dia lara. Tapi ilmunya ada. Sampai masa kemudian, marilah keinsafan. Dia tahu jalan kembali sebab dia ada cahaya ilmu, dia ada. Tapi dia tidak gunakan. Itu kelebihan ilmu. Cahaya ilmu dia ada, tapi dia tidak gunakan. Bila dia nak menggunakan kembali dengan beramal ibadah, dia ada dah cahaya ilmu. Dia tahu jalan kembali. Berbeza dengan tidak ada ilmu. Baligh dalam keadaan tidak dapat didikan yang sempurna, fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Bukan kata kemudian dia nak kembali kepada jalan agama, tak tahu jalan sebab tidak ada lampu cahaya daripada ilmu. Bahkan kalau rupa zahir beramal sekalipun tanpa ilmu tidak diterima. Itu beza antara ilmu dan amal ibadah. Ini dibicara di awal pembicaraan di akabah ilmu ni. Yang mana dalam kitab Minhaj ni susunan yang sangat comel. Mana kalau kita betul-betul nak kembali kepada jalanan pengambilan diri kepada Allah, kembali kepada kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Itu nama penuh. Nama pendek Minhaj. Itu nama pendek. Nama penuhnya Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Perjalanan pengambilan diri kepada Allah, kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Itu nama penuh. Kena ambil molek pada kitab Minhaj. Nak beribadah, yang pertama ilmu. Ilmu mana? Disusun 3 ilmu, tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi ilmu wajib didahulukan atas ibadah. Tanpa ilmu tidak dinamakan amal ibadah. Tapi 3 ilmu ni Mazali agak panjang, penekanan berkaitan dengan ilmu berkaitan dengan syariah batin. Sebab kalau bicara bab ilmu pegangan, ilmu yang pertama, kita berpegang kejap, selesai. Selesai kita berpegang kejap, lengkap ke-6 rukun iman dengan akidah yang sebenar, terutama sekali rukun iman yang ke-6 tu, qada dan qadar Allah tu. Itu rukun iman, bukan cabang iman. Rukun. Tidak ada rukun, tidak adalah iman. Kita maklumkan rukun. Rukun wuduk, kita maklum. Rukun sembahyang, kita maklum. Tidak lengkap rukun, tak ada lah wuduk. Tidak lengkap rukun sembahyang, tak ada lah sembahyang. Tidak lengkap rukun iman, qada dan qadar, itu rukun iman yang ke-6. Maknanya kemah hak berkaitan dengan ke-6 rukun iman, clear lah. Nak kuat iman tu bukan mari daripada belajar ilmu tauhid. Nak kuat iman daripada ketaatan zahir dan batin. Nak kuat iman bukan dengan mengaji sifat 20. Mengaji sifat 20 tu untuk memastikan kita ni beriman, berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nak mengkejapkan iman, amal ibadah zahir dan batin. Itu nak mengkejapkan iman. Fiqh tasawuf tu lah yang mengkejapkan iman. Kemudian pergi kepada syariat zahir, fiqh. Contohnya sembahyang. Sembahyang. Tapi sembahyang dengan ilmu. Syarat yang lengkap dengan ilmu. Rukun yang lengkap dengan ilmu. Syarat bagi tiap-tiap rukun yang lengkap dengan ilmu. Syarat berjemaah yang lengkap dengan ilmu. Kemudian itu sajalah. Sembahyang yang sama daripada budak sampai ke mati. Tak berubah dah, tak berubah dah. Faham tak ni? Tak berubah dah kalau hak fiqh zahir, tak berubah dah. Sebagai contohlah kita kata hak bab fiqh zahir. Kita nak melengkapkan syarat rukun bacaan. Rukun bacaan. Saya biasa sebut rukun qauli. Tapi ada orang tegur, dia kata ustaz sebut rukun qauli, orang tak faham, dia kata. Allah kata tak faham rukun qauli kok mana pula. Dah biasa sebut rukun qauli, rukun fi'li. Begitu jelah. Ada orang dia bunyilah. Ustaz qauli ke fi'li ke terjemah buat sikit, dia kata. Terjemah juga. Dah qauli bukan bahasa Melayu.
Fi'li bukan bahasa Melayu. Betul lah, bukan bahasa Melayu. Tapi kena ada juga. Dia tak boleh sebut qauli fi'li ni. Kena sebut bahasa Malaysia. Tak salah lah tu sebab dia orang Melayu, dia bukan orang Arab. Pada ni kita mengajar kadang tak reti nak letak. Dulu semula-mula mengajar jarang nak terjemah ni. Kalau sebut kata qabliyah ba'diyah. Habis satu kuliah, beres dah, ustaz qabliyah ba'diyah ni apa benda dia kata? Apa benda pula? Qabliyah ni kapik sebelum fardu. Ba'diyah kapik sebab sebutlah kapik, saya masuk mo. Kapik tu saya tahu lah. Qabliyah ba'diyah saya tak tahu. Dah nak kata macam mana? Dah dia pun amal. Hak kapik tu lah, kapik sebelum fardu, kapik selepas fardu. Kita sebut kapik ni pula orang Terengganu, orang luar tak faham pula dah tahu. Kapik mana, Sabah mana? Tu mana kapik? Takut tak faham pula kita orang lain pula. Makna sebut qabliyah ba'diyah tu dia jadi kena sebut hak bahasa Melayu. Jadi qauli fi'li tak jadi, dia kena sebut rukun bacaan. Baru jadi dia kata. Jadi hak contohlah kita pekoh nak melengkapkan syarat rukun bacaan ni, kalau Fatihah kena cari guru molek lah. Kalau contohnya bacaan tasyahud akhir, kena cari guru molek lah. Sebut dua hak panjang tu lah. Takbiratul ihram pun kena belajar juga. Selawat selepas dia tasyahud akhir pun kena belajar juga. Salam pun kena belajar juga. Walaupun takbir hanya 2 kalimah, Allahu Akbar, kan kena belajar. Assalamualaikum, kena belajar. Tapi cuma saya nak cerita hak panjang lah. Fatihah dengan tasyahud akhir. Takbir kadang-kadang Allahu Akbar. Allah geduk, bukan Allah Maha Besar. Tu tak sah semayang. Orangnya Assalamualaikum. Kadang-kadang Salamualaikum. Mana Salamualaikum gitu. Awak pendek pun kena berguru juga. Tapi saya nak sebut panjang. Fatihah dengan tasyahud akhir. Kena belajar dengan guru, biar ada guru yang apa? Yang gaib. Kena ada guru yang mengatakan bahawa Fatihah kita ni okey. Boleh bawa dah dalam semayang. Okey boleh bawa semayang. Okey dak nak jadi imam. Tu okey hak naik markah sikitlah. Pandai ni. Okey mula-mula okey untuk sah semayang. Lepas tu kalau nak jadi imam, bukan imam di masjid surau, imam di rumah lah contohnya. Hak tu kena okey naik sikit lagi lah okey tu. Pandai ni. Tu guru lah yang letak level tu, guru yang letak. Kena ada guru yang letak. Fatihah ni okey dah, tasyahud akhir ni okey dah. Ni pekoh. Kalau kita okey sendiri, memang okey lah. Kita sendiri buat gaib, ada lah pakoh gaib belaka lah kalau kita kau. Ada ni. Tapi nak ceritanya kalau kita dengan ilmu, Fatihah tu dengan ilmu, mana berguru? Tasyahud akhir tu dengan ilmu, berguru. Bila kita baca Fatihah, baca tasyahud betul dengan ilmu, tak berubah dah. Ni hak bab pekoh, mudah. Tak berubah dah. Tak kata setahun sekali kena pergi perbaiki Fatihah. Tak apa, tak payah dah. Ada ni. Hak kita nak belajar sama Fatihah tu belajarlah, bukan tak mau belajar tapi nak cerita. Adakah setahun sekali kena perbetulkan balik Fatihah? Tak. Kita baca betul dah, insya-Allah sampai ke bila tak berubah dah. Ini hak bab pekoh. Tapi bab syariat batin ni bab hati. Jadi bab hati ni dia begitulah. Pandai ni. Dia berubah-ubah satu hal. Kadang-kadang kita pun tawakul ni kadang-kadang kita lama dah belajar kitab tasawuf, kita pun bertukar tawakul hak mana, umniyah hak mana. Kena beza tu. Pandai ni. Lama-lama hak ni bab qata'at batin ni sampai ke mati. Syukurnya hak mana, sabarnya hak mana. Mana ilmu tu kena sentiasa. Kena sentiasa. Sebab amalnya amal sentiasa. Tawakul amal sentiasa. Kita kalau hak zahir semayang lah. Hak amal sentiasa 5 kali sehari. Puasa setahun sekali. Haji sekali sama hidup. Hak tu je lah hak zahirnya. Tapi hak batin ni, hak ni sentiasa. Ikhlas sentiasa.
Taubah sentiasa. Jadi kena jelas semua ilmu ni. Ilmu bab berkaitan dengan syariah batin. Kemudian hak ni hak batin pula hak dalam. Comel tak comel, tak ada orang nampak, kita sendiri. Hak zahir orang boleh tengok semayang, tamak ninah tak berapa nak cukup ni. Contoh. Tiba-tiba naik ke hadapan, jadi tu imam sekali-sekala. Fatihah tu kena perbetulkan lagi tu. Untuk semai seorang tu bolehlah pakai Fatihah qada tu untuk jadi tu imam tak berapa nak luluh, contoh. Mana tu hak zahir. Tapi kalau hak batin tak lengkap, pada ni tawakulnya tidak, tak ada orang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah penekanan berkaitan dengan syariat batin ni dalam kitab Minhajul Abidin penekanan dia agak panjang sedikit. Ada ni nak banding dengan hak syariat, hak bab pegangan dengan hak bab syariat zahir fiqh. Maka apa hal engkau berhadap kamu atas sembahyang puasa? Bersembahyang tak tinggal, berpuasa tak tinggal, hak sunat laginya. Dan pada hal engkau tinggalkan segala fardu itu dan disuruh dengan keduanya dengan sembahyang dan puasa daripada Tuhan yang Esa, daripada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab yang satu, dalam Al-Quranul Karim. Sembahyang, puasa, Allah Ta'ala yang suruh, Allah Ta'ala yang perintah di dalam kitab yang satu, iaitu Al-Quranul Karim. Tetapi engkau lupa daripada segala fardu yang sama juga disuruh oleh Allah Tuhan yang satu di dalam kitab yang satu, dalam Al-Quranul Karim juga. Bersembahyang, berpuasa, tapi hak perintah batin ditinggalkan. Sembahyang, puasa, Tuhan perintah, Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu yang perintah dalam kitab, dalam Al-Quranul Karim. Tapi engkau lupa daripada perintah daripada Tuhan yang Esa juga, Allah Subhanahu wa taala. Perintah dalam kitab yang sama, Al-Quranul Karim, engkau lupa. Maka betapa hal engkau seumpama tu. Ni kena muhasabah atas diri kita masing-masing lah. Patutlah dia dalam bab agama ni dibina atas keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dibina atas keikhlasan. Permulaannya ikhlas, suci dalam bab akidah. Suratul Ikhlas lah atau mula-mula. Ni kemuncak ni. Kesucian hati kita dalam mengabdikan diri akan Allah. Yang mana kesucian permulaan akidah sama kita dengan Allah. Pegangan masing-masing. Ni hak keikhlasan. Di hati tempat tilik Allah Subhanahu wa taala diterima ataupun tidak. Sama juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak orang nampaknya semayang, puasa atau orang nampak. Membaca Al-Quran, berzikir, berselawat ni orang nampak. Tapi hak permulaannya pegangan, nak pastikan pegangan yang khalis, pegangan yang suci. Masing-masing dengan Allah. Nak pastikan hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah, tidak kerana lain. Masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada keikhlasan, kita hanya penting hak orang nampak sebab supaya dapat pujian di kalangan manusia. Ada ni. Lepas tu dah pelik lah. Sembahyang 5 waktu tetap dah. Bukan setakat sembahyang 5 waktu tetap. Berjemaah 5 waktu tetap. Lelaki sama, perempuan sama, tetap berjemaah 5 waktu. Tetap dengan sembahyang-sembahyang sunat. Tapi tak pelik, ada orang yang seumpama ni bab akidah tidak dipedulikan. Tak pelik orang yang seumpama ni berjemaah 5 waktu tadi ni
bab ketaatan batin tidak dipedulikan. Bab maksiat batin, riak ke, ujub ke, takabur ke, hasad ke, tidak dipedulikan. Bahkan terkadang berjemaah lima waktu terselah kemaksiatan batin. Walaupun riak, ujub, takabur ini kemaksiatan batin, kemaksiatan dalam. Tapi hak dalam ni akan terselah di anggota zahir. Terselah di zahir kita. Sebab apa? Sebab di hati, di raja tu bersifat dengan sifat-sifat yang maksiat. Terselah dah kadang. Di anggota zahir dengan riak, ujub, takabur, hasad. Kepada siapa ni? Kepada yang zahirnya sembahyang bukan setakat sembahyang waktu, berjemaah lima waktu, bahkan sentiasa dengan sembahyang sunat laginya, dengan duha laginya, dengan witir lagi, dengan tarawih lagi bulan Ramadan. Tapi dengan berkaitan dengan hak batinnya tidak dipedulikan. Tak peliklah. Sebab apa? Sebab pokok pertama agama keikhlasan tu tidak ada. Dikir nak tengok, nak buat serupa dengan orang ramai. Orang ramai berjemaah, dia pun berjemaah. Gitu je. Orang ramai dapat nama baik, dia pun dapat nama baik. Begitu je. Ada ni. Hak zahir saja. Rajin membaca Al-Quran. Hak tu selebih-lebih zikir. Sunat. Selebih-lebih zikir. Sunat. Tapi selebih-lebih zikir membaca Al-Quran. Serta rajin cari guru untuk membaca Al-Quran. Walaupun membaca Al-Quran ni, jelah kalau orang yang tak nampak bab Quran ni, dia tak akan belajar. Sebab apa? Mula-mulanya malu. Apa malunya? Buka mulut di hadapan guru. Boleh orang boleh cang lalu dah. Setara mana kitanya. Kita belajar bab ilmu pekoh, bab semayang, hangguk. Orang tak tahu kita pandai ke tak pandai. Kita belajar bab pekoh semayang kan, contohlah. Kita hangguk semua. Hak faham pun kita hangguk, tak faham pun kita hangguk. Hak kita tahu dah pun kita hangguk. Hak baru dengar hari tu pun kita hangguk. Orang dah tahu kita pandai ke tak pandai. Tapi kalau baca Quran, buka mulut je. Tak apalah. Tak belajar. Tapi hak mula-mula tu terkadang dengan malu tu tak belajar pasu dah. Tapi dia buang malu. Dia belajar. Lepas daripada terlepas halangan tu, ia akan belajar selama-lamanya. Maknanya untuk dapat pahala membaca Al-Quran selebih-lebih zikir, hak malu permulaan tu dia lepasi dah. Dan dia rajin belajar membaca Al-Quran hak zahir. Tapi dia masih sama, tak peduli pun ilmu fardhain tauhid, tak peduli pun ilmu fardhain tasawuf. Dan tak peduli pun ilmu fardhain fiqh. Tapi ilmu membaca Al-Quran, tu tiap-tiap hari ada. Sentiasa membaca Al-Quran di hadapan guru dan sentiasa membaca Al-Quran sebulan khatam sekali. Tetapi akidah Al-Quran belajar ke tidak? Fardu ain tauhid. Perintah syariat zahir batin dalam Al-Quran, fiqh tasawuf belajar ke tidak fardu ain? Tidak belajar. Kenapa timbul seumpama tu? Sebab hanya dikira kepada hak zahir. Hak hubungan, hak hati masing-masing dengan Allah dimulai dengan pegangan. Orang tak nampak ni. Pergi kepada hati tempat tilik Allah Ta'ala pun sama juga, orang tak nampak, masing-masing dengan Allah, maka tidak dipedulikan. Tak pelik berlaku seumpama ni. Atau kata kita kena muhasabah. Kita nak apa sebenarnya? Kita rajin sembahyang, kita rajin berjemaah, kita rajin sembahyang sunat, kita rajin membaca Al-Quran, berzikir besar. Kita nak apa? Nak jadi bekal akhirah. Nak jadi bekal akhirah kena lengkap pegangan tu. Kemudian apa yang kita kerjakan tu dengan ikhlas, tidak ada riak, tidak ada ujub, tidak ada takabur. Boleh menjadi bekal akhirah.
Kalaulah hak permulaan dalam bab pegangan tak lulu, kadang kita minat macam dia kata dah terdahulu kan. Terkadang kamu berpegang dengan akidah yang menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka ibadah kamu jadi debu yang berterbangan, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kamu kata kamu buat ibadah-ibadah zahir tadi untuk bekal akhirah. Macam mana ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang berterbangan, sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata pentingnya kesucian dalaman kita. Dimulai dengan kesucian pegangan, pergi pula kepada kesucian hati kita, beribadah semata-mata kerana Allah. Hak zahir betul lah, kena belajarlah. Nak baca Al-Quran, kena berguru. Nak semayang, kena belajar hukum fiqh molek betul tak tunya. Ada ni. Kenapa hak tadi bicara hak berkaitan dengan amal? Begitu kat bicara berkaitan dengan ilmu. Ada sesetengah orang yang dia belajarnya ilmu fiqh semata-mata. Pada ni. Ada segelintir seumpama tu. Maknanya dia hanya mengikuti kuliah kitab berkitab hak fiqh saja. Tauhid dia tak lagi, dia kata tasawuf dia tak peduli. Kenapa? Sebab apa? Fiqh pun sama, hak zahir. Hak zahir ni boleh tunjuk semayang kita berdiri tegaknya macam mana hak sunat hai'ah. Berdiri rukun fi'li, rukun perbuatan. Tu orang berdiri belakalah. Berdiri tu macam mana kedudukan berdiri? Berdiri tu rukun perbuatan, rukun fi'li. Hai'ah, sunat hai'ah dalam berdiri. Macam mana cara berdiri? Tu nampak tu kan? Pada ni. Dalam berdiri tu mata sunat hai'ahnya tengok ke mana? Kemudian ketika angkat tangan ketika takbir, angkat tangan tu macam mana? Sampai masa rokok. Rokok rukun perbuatan, rukun fi'li. Hai'ah dalam rokoknya macam mana? Rokok untuk sah rukun rokok tu tak ada lah orang hak tak sah rukun rokok kita kata. Tapi rokok hak sunat hai'ahnya macam mana? Terkadang sah lah rukun rokok, tapi dalam keadaan makruh contohnya. Nampak tak comel. Tapi kalau kita belajar, rokok kita comel hai'ah. Hak rukun rokok memang okey lah. Hai'ah dalam rokok ni comel. Hai'ah dalam sujud comel. Apa? Nampak zahir. Nampak zahir ni kadang-kadang kalau hak tidak ada keikhlasan, hak tu sahaja diperbetulkan. Sambil-sambil tengok orang. Orang tu berdiri tak comel contohnya. Tu bukan kata berdiri, rukun berdiri tu tak sah, bukan. Tapi hai'ah dalam berdiri tu. Hak disunatkan berdiri macam mana? Tak comel, dia pun nampak. Orang ni tak comel berdiri. Orang ni tak comel rokok. Orang ni tak comel sujud. Hai'ah dia nampak. Pada ni. Jadi dia tengok tu lah. Perkara yang boleh dicerita-ceritakan. Boleh dicerita-ceritakan. Boleh buat banding-banding-banding. Ni, orang ni semayang. Ni, barulah orang belajar. Orang ni semayang. Kesalahan tu bukan kesalahan yang bawa pada batas semayang pun. Kesalahan yang sunat hai'ahnya tak comel. Jadi makruh tak dia batal pun. Tapi boleh buat bandingan. Sebab apa? Nampak zahir. Ni minat belajar fiqh. Jangan salah faham. Ni fiqh kena belajar lah. Tapi saya sebut tadi segelintir kenapa timbul orang belajar, dia hanya belajar fiqh. Tauhid dia tak peduli, tasawuf fardhu dia tak peduli. Tadilah kerana dia penting hak pandangan. Dia penting hak pandangan, perkara-perkara yang boleh dicerita-ceritakan, perkara yang boleh ditunjuk-tunjukkan. Semayang aku comel hai'ah. Baca Al-Quran akunya comel hukum hakam. Orang boleh dengar. Tanda ni. Dia penting hak tu je. Hak segelintir ada seumpama ni. Tapi semayang comel pun akidahnya macam mana? Semayang comel pun keikhlasan dalam semayang macam mana?
Dia kata dia bergantung kepada keikhlasan kita sendiri, kesucian dalaman. Dimulai dengan kesucian pegangan, kemudian kesucian dalam bab ketaatan batin. Mana biar lengkap ketiga-tiga tu, tauhid, fiqh, tasawuf, barulah betul dengan kita kata kita beribadah adalah sebagai bekal kita di hari akhirat. Timbulnya punya angan-angan kita di dalam dunia, amal kita ni bekal akhirat sampai masa kita mati, tidak ada bekal kita sedikit pun yang mana kita sudah tidak boleh kembali balik kepada dunia. Dia nak kembali kepada amal ibadah sebagai bekal akhirat, kena kembali pada perjalanan dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, perjalanan pengambilan diri kepada Allah, kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Maka tiada engkau ketahui sesuatu daripadanya, daripada segala kefarduan syariah batin, melainkan dengan fatwa orang yang berpagi ia dengan bersegera bahagiannya itu hal kerana sangat kasih. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna fahamas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.